kasih Tuan Pengurusi. Saya bangun untuk turut membahaskan budget tahun 2026 Kementerian Keuangan peringkat jawatan kuasa bagi maksud tanggungan 12 perbendaharaan butiran 0100 pemberian dan serahan pada negeri-negeri khususnya butiran 010600 pemberian khas tahunan Sabah. Dalam butiran ini sebanyak Rm 600 juta telah diperuntukkan untuk Sabah yang diberikan berasaskan kepada Perintah Perlembagaan Persekutuan dalam kurungan kajian semula pemberian khas di bawah perkara 112D dalam kurungan negeri Sabah 2025 melalui Warta Kerajaan Persekutuan yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini pada 27 Ogos 2025 bahwa bermula tahun 2025 hingga tahun 2029 Sabah akan menerima Rm 600 juta setahun dalam bentuk apa yang dinaratifkan Persekutuan sebagai pemberian khas. Pewartaan ini dibuat setelah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah berunding apa yang dinaratifkan oleh Kerajaan Persekutuan sebagai pemberian khas interim atau sementara seperti juga apa yang kedua-dua pihak buat pada tahun 1971, 2019, 2021, 2022 dan tahun 2023. Tuan Pengurusi, umum sudah mengetahui bahwa dalam penghakiman perbicaraan judicial review terhadap pelaksanaan perkara 112C dan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan dalam kes Sabah Law Society SLS versus Kerajaan Persekutuan, Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 17 Oktober 2025 telah mengisytiharkan bahwa langkah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah merundingkan jumlah pemberian khas yang diberikan kepada Sabah secara interim di bawah perkara 112D kerana tidak mengambil perkara 112C sebagai asas perundingan adalah satu constitution breach ataupun satu pelanggaran undang-undang, sebab sepatutnya asas perundingan di bawah perkara 112D adalah perkara 112C section kurungan 1 kurungan E, section 2 kurungan 1 kurungan E kurungan B bagian 4 jadwal ke-10 Perlembagaan Persekutuan. Apabila perkara 112C dijadikan asas perundingan, maka formula menetapkan geran khas itu ialah geran khas sama juga 40% kali hasil bersih persekutuan daripada Sabah pada tahun semasa tolak hasil bersih persekutuan dari Sabah pada tahun 1993 hendaklah digunakan. Sejujurnya mahkamah telah affirm ataupun mengesahkan bahwa perkara 112C itu adalah entitlement ataupun hak kelayakan Sabah sekaligus menjadikannya sebagai hak perlembagaan Sabah. Oleh itu Tuaran meminta kerajaan supaya menghentikan naratif yang mengelirukan dan atau naratif yang menghalalkan tindakan yang salah seperti penggunaan perkataan komitmen untuk menggantikan perkataan pematuhan, penggunaan perkataan pertimbangan khas untuk menggantikan farsah hak kelayakan undang-undang, dan penggunaan farsah peraturan sementara ataupun interim untuk menggantikan perkataan tunggakan. Dengan lain perkataan, Kerajaan Persekutuan sepatutnya akur dan menerima baik keputusan Mahkamah Tinggi tersebut kerana asas pertimbangan undang-undang adalah sangat jelas. Keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu tersebut adalah kemenangan Perjanjian Malaysia 1963. Sebab itu asas. Itulah syarat pembentukan Malaysia. Singapura ketika itu meminta 60%, Sabah cuma minta 40%. Dan keduanya telah dipersetujui dan perjanjian pun sudah dimeterai. Silakan. Terima kasih Tuan. Berkenaan dengan keputusan Mahkamah Tinggi tersebut, apakah pandangan Tuan berkenaan dengan rundingan yang boleh diadakan sekarang? Oleh kerana mengikut judgement mahkamah tersebut, rundingan perlu dibuat dalam masa 180 hari. Dan apakah pandangan Tuan sekiranya rundingan itu dapat mencapai satu penyelesaian antara pihak-pihak? Apakah pandangan Tuan? Yang berhormat, perkara 112D sangat jelas dari segi apa yang akan dirunding. Boleh dirunding Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jika sekiranya ada pertentangan, tidak persetujuan, kedua-dua pihak boleh melantik asesor. Ada dia punya perundingan baik. Dan sebenarnya mahkamah telah memberi masa 90 hari untuk berunding, 3 bulan. Dan boleh selesai. Kalau tidak boleh selesai dalam 90 hari, boleh kedua-dua pihak minta supaya dipanjangkan. 90 hari, boleh dipanjangkan. Dan
sebenarnya yang berhormat, dalam perundingan itu perkara 122D itu sangat jelas. Jadi runding saja, sebab ini sudah hak perlembagaan, tidak perlu lagi apil, ya. Jadi setelah penghematan tersebut, maka sudah jelas lagi bersuluh bahwa perundingan di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah itu adalah yang dulu. Apa yang telah dibuat dari tahun 71 yang saya sebut awal tadi, semuanya tidak sah. Perintah perlembagaan persekutuan, ya, yang telah dibuat semua tidak sah. Mahkamah sudah mengisytiharkan itu, ya. Jadi sebagai layman, saya bukan seorang peguam pun memahami dengan jelas bahwa perkara 112 section kurungan 1 kurungan E Section 2 kurungan 1 bagian 4 judul 10/11 persekutuan yang menyatakan, ya, dalam hal Sabah pemberian yang amountnya sama banyak setiap tahun dengan 2/5 ataupun 40% daripada amount yang hasil yang dapati oleh persekutuan dari Sabah itu melebihi hasil bersih yang akan dikutip semikian oleh persekutuan dalam tahun 1963 adalah asas kepada apa yang akan dirundingkan di bawah perkara 1D. Ini sangat-sangat jelas ya. Jadi berasaskan fakta tersebut, sangat jelas bahwa jelas lagi bersuluh bahwa sungguh tidak wajar pihak Kementerian Keuangan berkali-kali menggunakan naratif jumlah perbelanjaan persekutuan untuk menjalankan operasi kerajaan persekutuan di Sabah yang dikatakan berjumlah RM 17 bilion per tahun 2026 seperti membayar gaji kaki tangan, perbelanjaan mengurus untuk menafikan hak perlembagaan Sabah untuk menerima 40% daripada jumlah hasil pungutan persekutuan daripada Sabah. Begitu juga naratif mengatakan bahwa jumlah hasil pungutan persekutuan daripada Sabah hanya RM 10 bilion. Sedangkan perbelanjaan persekutuan di Sabah adalah RM 17 bilion. Tetapi pertanyaan kita di Dewan yang balik-balik kita tanya ialah, apakah komponen-komponen pungutan hasil Sabah kepada persekutuan dan berapakah pungutan hasil itu setiap komponen? Tidak pernah dijawab. Ini yang kita minta. Jadi jangan tanya mengatakan kenapa mahkamah tidak mengumumkan amount yang harus dibayar. Sebab tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Kerajaan Persekutuan. Jadi pada kali ini Tuan meminta supaya Kementerian Keuangan, Kerajaan tolong bagi tahu Dewan Yang Mulia ini berapa sebenarnya amount. Jangan sebut 10 bilion saja. Tanya bagi tahu apa komponen-komponen itu. Sebagai contoh, bagaimana kita mengira cukai pungutan, ya. 30 saat saya akan tutup. 30 saat lagi, lama. Sebagai contoh pungutan daripada syarikat-syarikat yang beroperasi di Sabah, dalam kelapa sawit, beratus ribu, ya, keluasan kelapa sawit tapi beroperasi di Kuala Lumpur dan cukai dipungut di Kuala Lumpur. Apakah itu sebagian daripada pungutan hasil persekutuan? Dan begitu juga dengan royalti yang Petronas bagi kepada persekutuan sebanyak 1,3 bilion. Masa Ehsan 30 saat. 30 saat. Ehsan. Boleh bagi 1 minit kah? Ya Muhammad, ni dah masuk waktu makan rehat ni. Saya bagi Ehsan tu. Ehsan. Jadi tidak apalah, saya buat pantun lah. Pantun cukuplah. Panjang saya nak cerita, tapi apa boleh buat. Ini pun salah satu juga. Dalam 5 minit kita berbahas perkara yang sangat penting. Pun tak boleh. Jadi kita pun buat penting. Saya buat pantun lah. Cukuplah janji jadi mainan. Cukuplah alasan tidak berhenti. Marwah Sabah bukan pertaruhan. Ingatlah manifesto PH. Laksanakan MA63. 40% hak mutlak Sabah. Termaktub jelas dalam perlembagaan. Jangan dirayu keputusan mahkamah. Ingkar saja, rakyat bangkit menghukum kalian. Terima kasih. Hidup PN. Yang Muhammad nak arau. Yang Muhammad akan berbahas selepas 2.30. Allahu Baik, Akbar. sekarang dah masuk rehat dah ni. Sengsara. Dia pun dah langgar 6 minit dah. Ya. Kalau ikut. Sengsara lah timur ni. Baik, Yang Berhormat, Majlis bersidang semula sebagai majlis mesyuarat bentara